Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris bin Nur Sisondi. Jadi saya dan kawan-kawan akan bentangkan dua tajuk. Yang pertama Perjanjian Hudaibiyah dan yang kedua adalah Fathul Mekah, iaitu pembukaan kota Mekah. Jadi saya akan mulakan pembentangan pada kali ini dengan tajuk Perjanjian Hudaibiyah. Terdapat beberapa perkara penting yang perlu kita ketahui sepanjang Perjanjian Hudaibiyah ini dijalankan. Sebelum Perjanjian Hudaibiyah ini dijalankan, semasa Perjanjian Hudaibiyah ini dijalankan dan selepas Perjanjian Hudaibiyah ini dijalankan. Antara yang perlu kita ketahui adalah apakah itu Perjanjian Hudaibiyah, peristiwa-peristiwa yang berlaku sepanjang Perjanjian Hudaibiyah, isi kandungan Perjanjian Hudaibiyah dan sebagainya. Jadi tanpa kita membuang masa, marilah kita teruskan kepada pembentangan kita. Baiklah, apakah itu Perjanjian Hudaibiyah? Perjanjian Hudaibiyah adalah suatu perjanjian damai antara Rasulullah SAW dengan pihak musyrikin Quraisy Mekah. Peristiwa ini berlaku pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah di suatu tempat yang bernama Hudaibiyah. Sebab itulah namanya Perjanjian Hudaibiyah. Nak dikatakan hubungan antara Rasulullah ataupun pihak muslimin dengan musyrikin Quraisy Mekah sebelum ini tidaklah damai, kerana pihak musyrikin Quraisy Mekah sentiasa mengganggu dakwah Islam, sentiasa menyiksa orang Islam. Maka terdapat beberapa peristiwa di mana Perjanjian Hudaibiyah ini, iaitu perjanjian damai, dilakukan. Antara peristiwa yang berlaku yang pertama adalah Rasulullah SAW bermimpi bahawa baginda menziarahi dan memasuki kota Mekah tanpa ada penjelasan yang jelas berkaitan waktu, bulan dan tahun berlakunya perkara itu. Apabila berlaku mimpi tersebut, maka Rasulullah SAW menceritakannya kepada para sahabat. Dan para sahabat berasa seronok kerana ada sebahagian daripada para sahabat orang Muhajirin, iaitu daripada Mekah, maka mereka berasa gembira untuk pulang ke kampung halaman mereka. Apabila pihak Quraisy mengetahui dan mendengar akan rombongan muslimin ingin pergi ke kota Mekah, mereka berasa takut dan gentar kerana mereka beranggapan bahawa rombongan muslimin datang hanyalah untuk berperang. Jadi mereka mengumpulkan kekuatan-kekuatan yang ada seperti Khalid bin Al-Walid untuk menghalang serta menghalau umat muslimin, rombongan muslimin daripada memasuki kota Mekah. Secara tiba-tiba, unta Nabi SAW berhenti dan tidak ingin meneruskan perjalanan, sedangkan hanya tinggal beberapa langkah sahaja untuk memasuki wilayah haram. Jadi baginda SAW mengambil keputusan untuk berkemah di tempat tersebut. Melihat akan kejadian tersebut, pihak musyrikin Quraisy Mekah berasa pelik. Maka mereka mengutuskan Hudal bin Warqa kepada Nabi Muhammad SAW untuk menanyakan apakah niat sebenar ataupun tujuan sebenar rombongan muslimin ingin memasuki kota Mekah. Maka apabila Hudal bin Warqa menanyakan kepada Rasulullah apakah niat dan tujuan sebenar mereka, dan Rasulullah SAW berkata bahawa niat rombongan muslimin hanyalah untuk menunaikan umrah, bukannya hanya untuk berperang. Maka setelah mengetahui perkara tersebut, Hudal pulang kepada pihak Quraisy dan memberitahu akan perkara yang dikatakan oleh Nabi SAW, iaitu hanya ingin menunaikan umrah dan bukannya untuk berperang. Namun pihak musyrikin Quraisy masih berasa curiga akan kenyataan Hudal bin Warqa tadi. Maka mereka mengutuskan orang kedua, iaitu Makras bin Habs. Apabila Nabi SAW melihat Makras bin Habs, kata Nabi baginda bahawa Makras bin Habs ni adalah seorang pengkhianat. Ternyata kata Nabi SAW adalah benar, bahawa Mazrak tidak berjumpa secara langsung dengan baginda, malah dia hanya melihat-lihat sahaja dan melaporkannya kepada pihak musyrikin Quraisy. Namun pihak musyrikin Quraisy masih berasa ragu-ragu. Maka mereka mengutuskan Hulais bin Arqa. Hulais bin Arqa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Namun mendengarkan kata-kata Mazrak bin Habs, orang musyrikin Quraisy tetap berasa ragu-ragu dan mereka mengutuskan orang yang ketiga, iaitu Hulais bin Arqa. Apabila baginda SAW melihat Hulais, baginda berkata bahawa Hulais ini adalah orang yang memulakan hadiu. Hadiu ni adalah binatang yang akan dikorbankan kepada Allah SWT. Binatang hadiu ini tidak dibebani oleh sesuatu, manusia maupun barang-barang, dan diberikan tanda kepadanya. Oleh itu baginda SAW menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan hadiu-hadiu mereka agar dapat dilihat oleh Hulais. Apabila Hulais melihat perkara tersebut,
Hulais memberitahu kepada musyrikin Quraisy bahawa umat muslimin memang hanya ingin menunaikan umrah, bukannya untuk berperang, kerana mereka membawa hadiu, iaitu binatang korban yang ingin dikorbankan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun pihak Quraisy masih lagi berasa curiga akan kenyataan tersebut. Oleh itu, pihak musyrikin Quraisy mengambil keputusan untuk memilih Urwah bin Mas'ud untuk berunding dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, setelah selesai urusan rundingan dengan Rasulullah SAW, Urwah pulang serta memberitahu pihak musyrikin untuk menerima tawaran perdamaian daripada Rasulullah SAW bahawa rombongan muslimin ini datangnya bukannya untuk berperang, namun hanya untuk menunaikan umrah. Jawapan sama seperti Hulais bin Arqa tadi. Apabila telah beberapa rundingan diadakan namun tidak mencapai kata sepakat, maka baginda SAW mengutus Sayyidina Uthman bin Affan untuk berunding sendiri kepada Abu Sufyan, iaitu salah satu orang yang berkuasa di kota Mekah. Apabila beliau tiba di Mekah, beliau disambut baik oleh tokoh-tokoh di sana. Namun Abu Sufyan meminta sedikit masa untuk memikirkan akan tawaran yang ditawarkan baginda SAW untuk berdamai dengan kaum musyrikin Quraisy Mekah. Tetapi rundingan tersebut mengambil masa yang agak lama sehingga tersebar bahawa Sayyidina Uthman telah pun meninggal dunia. Apabila baginda SAW mengetahui akan berita tersebut, maka Rasulullah SAW mengambil keputusan untuk menuntut bela akan kematian Sayyidina Uthman dengan mengumpulkan semua para sahabat untuk mengadakan bai'ah yang dinamakan Bai'ah Ar-Ridwan, kecuali seorang munafik yang menyembunyikan dirinya daripada turut serta dalam bai'ah tersebut. Apabila musyrikin Quraisy tahu berkenaan bai'ah yang dilakukan baginda dan para sahabat, jadi mereka berasa gentar dan takut. Jadi mereka mengutuskan Suhail bin Amru untuk menyampaikan mandat penuh kepada baginda Rasulullah SAW untuk menerima tawaran perdamaian antara pihak muslimin dan pihak musyrikin Quraisy. Dan daripada situ terciptalah perjanjian Hudaybiyah, iaitu perjanjian perdamaian antara pihak musyrikin Quraisy dan pihak muslimin, tetapi disertakan beberapa syarat. Antara syaratnya adalah umat Islam tidak boleh memasuki kota Mekah pada tahun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel bin Abdul Razak. Sebentar tadi kawan saya telah menceritakan dan membahaskan tentang maksud dan peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Kali ini saya pula ingin membentangkan dan membahaskan tentang tajuk-tajuk yang saya dapat, iaitu di antaranya ialah persiapan Rasulullah SAW untuk mengerjakan umrah. Maksudnya sebelum perjanjian Hudaybiyah dilakukan. Kedua ialah saya akan membahaskan tentang sebab-sebab perjanjian Hudaybiyah dilakukan. Kenapa Nabi SAW melakukan perjanjian Hudaybiyah? Apakah sebab-sebab dia? Yang terakhir sekali ialah isi kandungan yang terdapat di dalam perjanjian Hudaybiyah, iaitu di antara orang Quraisy Mekah dan orang Islam pada ketika itu, yang diwakili oleh orang Quraisy pada masa itu ialah Suhail bin Amru, dan bagi pihak Islam pula ialah diwakili oleh Ali bin Abi Talib. Apa isi kandungan yang terdapat di dalam itu? Persiapan Rasulullah mengerjakan umrah. Okey. Sebelum saya ceritakan pasal persiapan Rasulullah mengerjakan umrah, iaitu di antara persiapan Rasulullah mengerjakan umrah, memakai ihram di Zulhulaifah, membawa binatang ternakan, melantik pegawai keselamatan berkuda, berusaha mengelak perang dengan cara berdiplomasi. Itulah di antara persiapan Rasulullah semasa mengerjakan umrah. Okey. Pada bulan Zulkaidah, yakni Muhammad membuat pengumuman kepada semua umat Islam. Maksudnya beliau mahulah mengerjakan umrah ke Mekah. Maksudnya Nabi SAW ni dia cakap siapa yang mahu mengikut dia boleh bersiap sedia. Hanya beberapa orang saja yang sedia mengikut Muhammad, iaitu di antaranya lah golongan Muhajirin dan Ansar, dan beberapa orang daripada suku lain secara peribadi. Ini kerana sebab apa? Sebab di antara umat Islam dan orang Mekah masih lagi tegang dan mungkin boleh berlaku peperangan lagi. Kan? Seramai yang ikut Nabi seramai 1,400 orang lelaki yang keluar dengan Muhammad bagi mengerjakan ibadah umrah lah. Okay, mereka ni membawa binatang ternakan untuk korban, binatang yang tidak ditunggang
dan lebih kurang dalam 70 ekor unta. Okey. Pada masa itu mereka takut. Sebab apa mereka takut dengan orang Quraisy? Kerana Muhammad keluar kepada musuhnya tanpa persiapan perang. Maksudnya diorang ni macam takutlah. Muhammad sebenarnya, Nabi Muhammad nak mengerjakan umrah. Nabi Muhammad nak mengerjakan umrah pada masa itu. Tapi orang Quraisy Mekah ni beranggapan bahawa Nabi Muhammad ni nak perang dengan dia. Sebagai langkah untuk berjaga-jaga, Nabi pun membawa juga senjata kan. Apabila Muhammad tiba di tempat, iaitu Nabi Muhammad tiba di tempat Zulhulaifah yang hari ini dikenali sebagai Bir Ali, yang berada 7 batu lebih dari pusat Madinah. Beliau memakailah ihram yang seperti saya kata tadi. Di antara persiapan, beliau memakai ihram di Zulhulaifah apa semua. Di antara jarak di Madinah ke Mekah kira-kira 450 batu. Ini sebelum perjanjian Hudaibiyah lagi. Maksudnya Nabi nak mengerjakan umrah lah. Okey, tentera Quraisy pun sudah bersiap sedia dan mereka berikrar tidak akan membenarkan Nabi masuk ke Mekah dengan apa alasan sekalipun. Tidak semua masa itu pemimpin Quraisy keluar dalam tentera ini. Antaranya adalah Abu Sufyan, dan diketuai oleh pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid ketika itu pada waktu Islam kan. Apabila Nabi Muhammad sampai kat Zulhulaifah, Nabi Muhammad ni menghantar perisik beliau tu, pengintai beliau lah, daripada keturunan Huza'ah yang bernama Bishr bin Sufyan. Bishr bin Sufyan ni merupakan perisik Nabi lah yang meninjau reaksi musyrikin Quraisy kan, ketika rombongan Rasulullah SAW. Lepas tu Muhammad meneruskan perjalanan sampai ke beberapa tempat ni yang dikatakan sebagai Hadir Al-Ashtad. Di situ Bishr bin Sufyan sudah pulang semula membawa berita tentera Quraisy sudah keluar menunggu Muhammad di luar Mekah dengan memakai kulit harimau kan. Pakaian ini menandakan mereka sedia berperang. Mereka berazam menyekat Nabi Muhammad daripada memasuki Mekah. Maksudnya orang Quraisy ni depa dah tahu dah Nabi SAW nak pergi ni mesti nak perang. Tapi Nabi Muhammad pada masa tu nak mengerjakan umrah kan. Ada sahabat yang berkata, bila kita dah sampai sini, tiba-tiba dia punya unta Nabi Muhammad tu berhenti, seperti mana yang diceritakan oleh tentera Abraha dulu kan, tentera gajah dulu, dia tiba berhenti kat situ kan. Lepas unta Nabi Muhammad berhenti situ, lepas tu Nabi Muhammad pun perintahlah semua umat Islam ketika berada di situ, di luar tanah haram ni, iaitu di kawasan yang tidak selamat. Muhammad berhenti di Hudaibiyah. Ni yang kita sebutkan sebagai Hudaibiyah kan. Hudaibiyah. Dekat situ pun Nabi Muhammad berhenti kan. Dan dekat situ tak ada air kan. Yang tidak ada air, bekalan air yang sudah habis ketika itu. Yang hanya tinggal pada masa itu ialah yang cukup pun hanya untuk berwuduk kan. Dekat situ saja. Slide seterusnya saya akan ceritakan sebab berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Pertama adalah sikap toleransi Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang pertama lah sikap Rasulullah SAW dan para sahabat, toleransi, kerjasama di antara Nabi dan para sahabat. Kedua, keputusan Rasulullah SAW mengerjakan umrah dan para sahabat dihalang. Nabi nak kerjakan umrah tapi dihalang oleh orang Quraisy pada masa itu. Ketiga ialah ketaatan dan kepatuhan para sahabat kepada pemimpin Rasulullah SAW. Ketiga ialah kebijaksanaan Rasulullah SAW mengatur strategik menghadapi kaum musyrikin Quraisy. Nabi mestilah perlu ada kebijaksanaan macam dia nak atur orang Quraisy Mekah ni semasa Nabi sampai dekat Mekah kan, sebab Nabi nak kerjakan umrah pada masa itu. Dan ketiga, yang terakhir sekali adalah sikap umat Islam yang cintakan keamanan, sebab mereka sebelum ni puak-puak Arab ni suka berperang. So nak saling cinta mencintai tu perlu berusaha lah mengelakkan perang. Sebab itulah sebab berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Okey, di antara isi kandungan perjanjian Hudaibiyah, genjatan senjata selama 10 tahun. Lepas tu orang Mekah yang datang ke Madinah tanpa kebenaran wali, walaupun telah memeluk Islam, perlu dihantar semula kepada musyrikin Mekah. Maksudnya orang yang di Mekah yang Islam ketika itu tak boleh nak pergi ke Madinah. Maksudnya dia kena stay kat Mekah.
Di antaranya kita tahu ni Abu Jundal. Abu Jundal anak daripada Suhaib bin Amr. Tapi dia orang ni masuk Islam setelah Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, dia orang masuk Islam. Itu saya akan ceritakan. Lepas tu ketiga lah, di antara isi benarkan mengerjakan umrah pada tahun tersebut dan hanya dibenarkan membuat umrah tahun berikutnya dan membawa pedang yang tersarung dan berada di Mekah 3 hari saja. Lepas tu kedua-dua pihak boleh membuat perjanjian dengan mana-mana pihak. Itulah di antara isi kandungan perjanjian Hudaybiyah. Maksudnya ketika perjanjian Hudaybiyah tu tiba-tiba Abu Jundal ni datang jumpa dengan Nabi dan para sahabat, cakap, "Wahai Nabi dan para sahabat demi Islam, kenapa aku dibiarkan di kota Mekah sedangkan aku dikelilingi oleh orang-orang yang zalim di Mekah?" Jelah sebab masa tu Nabi dah buat perjanjian dah, tak boleh nak buka lah. Kalau Nabi buka, maksudnya hianat lah perjanjian tu. Lepas tu orang cakap, terbaik kat tak apa, berserah sajalah kepada Allah. Sahabat kata, sebab Abu Jundal tu dah terlambat, Nabi dah buat perjanjian dah kan? Sampai dia pun menangis, dia pun baliklah ke Mekah. Sebenarnya Abu Jundal ni dia nak bersama-sama dengan Nabi Muhammad berjuang. Dia nak geng dengan Nabi Muhammad, nak kumpulan dengan Nabi Muhammad, nak masuk, dia nak pihak kepada Nabi Muhammad, tapi tak boleh dah kan. Sebab apa? Sebab perjanjian Hudaybiyah tu telah dibuat kan. Lepas tu nak buat macam mana? Sebab pada masa itu pun yang buat perjanjian pada masa itu pun dah semua orang dah setuju kan. Tak boleh lah kalau Nabi Muhammad batalkan, maksudnya Nabi Muhammad lah yang khianat kan. Di antara keturunan yang pihak kepada orang Islam ialah keturunan iaitu Bani Khuza'ah, pihak Nabi Muhammad, dan yang kedua pihak Quraisy Mekah adalah Bani Bakar. Diorang dua ni boleh, di antara salah satu ni yang menyebabkan perjanjian Hudaybiyah terbatalnya ialah ada kaum Quraisy Mekah ni, tak tahu dah tentera Quraisy Mekah ni, dia pergi bunuh Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah dia berpihak kepada Islam pada masa itu, kepada bawah Nabi Muhammad. Itulah sebabnya terbatalnya perjanjian Hudaybiyah. Daripada situ sebab terbatalnya perjanjian Hudaybiyah, dan daripada situ Nabi pun dah tahu dah, Nabi dah tahu dah ada khianat kat situ. Daripada situlah Nabi akan berangkat untuk perang, untuk menawan kota Mekah. Setelah itu nak buat Nabi nak tibanya Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, nak hancurkan berhala kan. Sebab apa? Sebab orang Quraisy Mekah dia hianati perjanjian Nabi Muhammad. Itu saja. Sekian, terima kasih. Setelah kita mengetahui akan isi kandungan perjanjian Hudaybiyah ini, elok sekiranya kita mengetahui cara proses penulisan Hudaybiyah antara Suhail bin Amr dan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ialah orang Quraisy Mekah menghantar, iaitu Suhail bin Amr, iaitu ayah kepada Abu Jundal. Yang kedua ialah Nabi mewakilkan Ali bin Abu Talib supaya menuliskan perjanjian ini. Nabi hantar wakil daripada kumpulan ni, iaitu orang Islam, Ali bin Abi Talib. Dan Nabi juga menyuruh Ali menulis dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Namun Suhail tidak bersetuju kerana dia tidak tahu perkataan Ar-Rahman. Ialah sebelum tu kan Suhail bin Amr dia belum Islam lagi, so dia tidak setuju dengan perkataan Ar-Rahman itu. Seterusnya ialah Suhail juga menyuruh tulis perkataan ni, Bismillahumma. Dia ada suruh tulis juga perkataan sebegitu. Maka yang seterusnya lah, maka Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abu Talib untuk menulis seperti itu. Kemudian beliau berkata lagi, ini adalah perjanjian yang ditetapkan Muhammad Rasulullah. Maksudnya dia tak bersetuju lagi. Dia kata, aku tak setuju bahawa perkataan Rasulullah ini. Dan beliau bersabda lagi, Nabi bersabda, bagaimanapun juga aku adalah Rasul Allah, sekalipun kalian mendustakan aku. Yang ini lalu beliau
memerintahkan ni, baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ali bin Abi Talib untuk menulis seperti susulan Suhail dan menghapus kata-kata Rasul Allah yang terlanjur ditulis. Namun Ali menolak untuk menghapuskannya. Akhir sekali lepas dah bincang-bincang, akhir sekali tulis saja nama Nabi dan nama Suhail bin Amru. Akhirnya beliau yang menghapus, iaitu maksudnya Nabi SAW sendiri juga yang menghapus tulisan itu dengan tangan beliau sendiri. Akhirnya termetailah perjanjian Hudaibiyah itu. Hikmah perjanjian Hudaibiyah adalah ia dapat mengelakkan pertumpahan darah antara orang Islam dan musyrikin Quraisy. Kerana kalau kita tengok dalam isi kandungan, adanya gencatan senjata antara kedua-dua belah pihak, maka daripada situ ia mengelakkan daripada berlakunya peperangan. Secara tidak langsung, pintu dakwah Islam terbuka luas. Orang Islam bebas menyebarkan dakwah tanpa ada penghalang besar, iaitu penghalang utama sebelumnya adalah orang Quraisy. Apabila berlaku perjanjian Hudaibiyah, orang Islam bebas menyebarkan dakwah tanpa ada halangan daripada pihak Quraisy sendiri. Dan teramai kaum Quraisy telah memeluk Islam secara terang-terangan. Dan dikatakan juga perjanjian Hudaibiyah ini adalah kemenangan Islam, kerana setelah berlakunya perjanjian Hudaibiyah ini, umat Islam semakin bertambah dari hari ke hari. Bila orang Quraisy bebas untuk memeluk agama Islam, maka bilangan orang Islam semakin bertambah. Jadi ianya merupakan kemenangan Islam. Dan tidak dilupakan juga bahawa perjanjian Hudaibiyah adalah merupakan faktor utama ke atas pembukaan kota Mekah. Baiklah, kita telah mendengar banyak hikmah yang kita dapat perolehi daripada perjanjian Hudaibiyah ini. Jadi saya ingin menambah sedikit berkenaan sebuah ataupun satu kisah seorang Muslim yang hebat, iaitu Abu Bashir. Pernah dikatakan kisah Abu Bashir ini berkait rapat dengan hikmah perjanjian Hudaibiyah. Okey, setelah kepulangan Nabi SAW ke Madinah, terdapat seorang lelaki Muslimin yang bernama Abu Bashir lari dari Mekah ke Madinah dan dikejar oleh dua orang musyrikin Quraisy. Jadi setibanya Abu Bashir ni di Madinah, beliau terus memasuki masjid baginda SAW dan berkata, aku datang hijrah kepada anda wahai utusan Allah. Jadi bila dia berkata macam tu, tiba-tiba dua orang yang kejar tadi tu, musyrikin Quraisy, masuk ke masjid baginda juga dan kata apa? Dan berkata tentang kesepakatan yang telah dilakukan antara perjanjian Hudaibiyah lah, perjanjian Hudaibiyah. Dan kata apa? Orang Mekah lari ke Madinah perlu pulang kepada Mekah. Jadi Nabi SAW mengiyakan dan suruhlah bawa pulang Abu Bashir ni. Jadi bila dengar macam tu, Abu Bashir cakap, bagaimana kalian membiarkanku setelah aku menempuh begini jauh untuk hijrah menyelamatkan agamaku? Nabi balas, sabar wahai Abu Bashir, semoga Allah memberimu dan sahabat-sahabatmu jalan keluar. Jadi kalian buat apa? Sebab isi kandungan pun telah dimeterai. Jadi orang musyrikin Quraisy kena bawa lah Abu Bashir balik ke Mekah. Jadi sepanjang perjalanan tu, mereka berehat untuk ke Mekah. Mereka berehat setempat lah. Jadi semasa berehat tu, Abu Bashir berjaya melepaskan diri daripada dua orang Quraisy Mekah tu dan membunuh salah seorang daripada orang Quraisy Mekah, musyrikin Quraisy. Jadi dah bunuh seorang, itu Abu Bashir kejar lagi seorang. Yang peliknya, yang dikejar tu, orang yang dikejar tu, musyrikin Quraisy tu dikejar, dia lari ke Madinah. Dia lari ke Madinah, dikejar Abu Bashir lah. Dia lari ke Madinah dan terus masuk ke masjid baginda tadi. Lepas tu dia minta tolong. Dia minta tolong daripada baginda. Sebab Abu Bashir kejar dia minta tolong. Jadi bila minta tolong baginda, Abu Bashir masuk. Lepas tu nak kejar, nak kata kejar, Abu Bashir masuk pula. Lepas tu Abu Bashir kata, wahai utusan Allah, anda telah memenuhi kesepakatan dengan menyerahkan aku kepada mereka. Dan anda sudah tidak bertanggungjawab. Maksudnya Nabi SAW telah memenuhi kesepakatan dengan menyerahkan Abu Bashir kepada orang Mekah untuk dipulangkan ke Mekah. Tetapi berlakunya kecuaian sendiri oleh orang musyrikin Mekah sehingga Abu Bashir terlepaskan diri. Jadi itu bukannya salah Nabi, tapi salah orang musyrikin Quraisy Mekah sebab cuai dan melepaskan dan menyebabkan Abu Bashir terlepas. Jadi Nabi SAW mengiyakan sebab betul lah, sebab baginda telah menyelesaikan tanggungjawab dan perkara itu bukannya di atas tanggungjawab baginda, itu telah di atas tanggungjawab orang musyrikin Quraisy Mekah sendiri.
Jadi Abu Bashir minta izin baginda untuk tinggal di Madinah. Baginda kata apa? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dalam kandungan sendiri kata orang Mekah yang lari ke Madinah tak boleh tinggal di Madinah, kena pulang balik. Jadi Abu Bashir kata, kalau tak boleh, benarkanlah aku untuk tinggal di mana-mana saja yang aku mau. Dan dia kata apa? Baginda kata, terserahlah, silakanlah, pergilah. Jadi sebab benda tu kan tak ada kandungan jadi bolehlah. Jadi Abu Bashir pergi. Dan orang Quraisy yang dikejar tadi tu baginda lepaskanlah, tak dibunuh. Jadi bila Abu Bashir pergi, Abu Bashir menuju ke satu wilayah yang bernama Ish. Wilayah Ish ni adalah satu wilayah yang banyak pohon-pohon, dan di situ adalah tempat laluan laluan orang Quraisy. Orang kafilah-kafilah Quraisy lalu situ. Jadi Abu Bashir ada kat situ. Jadi setiap kali kafilah-kafilah Quraisy lalu, Abu Bashir serang. Abu Bashir serang. Jadi dia mengganggu orang Quraisy yang lalu kat situ. Jadi orang Quraisy tu yang kena tu dia balik ke Mekah. Jadi berita tu tersebar luas, tersebar dekat orang Mekah. Jadi benda tu didengarilah oleh orang-orang Mekah yang seperti Abu Bashir. Orang-orang Mekah yang ingin beriman tapi tidak boleh lari ke Madinah. Dia dengar akan berita Abu Bashir tu, jadi dia rasa nak join Abu Bashir. Jadi salah seorangnya adalah Abu Jandal. Jadi dari hari ke hari sikit-sikit jadilah 70 orang. 70 orang Islam yang beriman daripada Mekah mengikuti Abu Bashir di wilayah Ish dan mengganggu orang-orang Quraisy yang lalu kat situ. Okey, jadi bila dia dah mengganggu orang-orang Quraisy tu daripada lalu kat situ, jadi orang Quraisy ni tanyalah baginda Rasulullah SAW tentang kesepakatan yang telah dijalankan dan perbuatan Abu Bashir tu. Dan Rasulullah SAW cakap apa? Rasulullah baginda tak ada kena-mengena pun dengan perbuatan Abu Bashir tu. Jadi Quraisy kata apa? Dia nak serang Abu Bashir. Dia nak serang Abu Bashir dengan tentera dia 70 orang. Orang-orang Abu Bashir 70 orang, dia nak serang. Jadi baginda kata tak apa, dia takkan bercampur. Dia nak serang lah. Okey, jadi Quraisy ni serang. Tapi bila dia utuskan orang-orang untuk menyerang Abu Bashir dan orang-orang selama 70 orang tu, Abu Bashir ni tahu. Dia dengar tentang berita yang orang Quraisy nak serang. Jadi orang semua ni lari ke satu gunung. Jadi dia buatkan orang Quraisy yang nak serang tu tunggu berhari-hari. Jadi dah hari-hari dah lama-lama. Jadi orang Quraisy tunggu tak datang. Jadi orang Quraisy baliklah. Jadi balik tak adalah perang. Sebab orang Bashir pun sikit. Jadi dia larikan diri dan dia biarkan orang Quraisy tunggu lama-lama berhari-hari kat bawah. Jadi sampailah orang Quraisy balik. Jadi bila dia balik dah sikit lama-lama orang-orang Bashir ni meningkat daripada 70 kepada 300 orang. 300 orang ni dah besar menjadi satu pasukan. Jadi lama-lama orang Quraisy semakin terganggu, merasa semakin terganggu sebab sentiasa diserang oleh apabila lalu dia kena serang dengan Abu Bashir dan orang-orangnya dan telah meningkat selama 300 orang. Jadi orang Quraisy ni rasa terganggu, jadi dia utuslah Abu Sufyan kepada Rasulullah SAW. Katanya apa? Dia nak tarik balik salah satu isi kandungan Perjanjian Hudaibiyah. Isi kandungan apa yang nak tarik? Isi kandungan yang kata orang Mekah yang lari ke Madinah kena pulang ke Mekah. Jadi orang Quraisy tarik balik. Jadi baginda pun okeylah. Bila tarik benda tu, ia menjadi satu kemenangan besar bagi umat Islam. Sebab apa? Bila tarik benda tu, jadi Abu Bashir dengan kawan tu boleh balik ke Madinah, tinggal di Madinah. Tak perlulah nak balik ke Mekah ataupun tinggal di wilayah Ish lagi. Jadi Rasulullah panggil, boleh tinggal ke Madinah. Dan kemenangan yang besarnya, jadi orang-orang yang di Mekah yang ingin ke Madinah untuk beriman, bebas untuk ke Madinah. Sebab tak ada halangan lah. Sebab orang Quraisy sendiri nak tarik balik poin di mana orang Mekah yang lari ke Madinah kena balik ke Mekah. Dia tarik balik poin tu, jadi poin tu dah tak ada. Jadi bebas orang Quraisy yang dari Mekah nak ke Madinah untuk beriman, bebas. Jadi dari situ kemenangan untuk umat Islam. Salah satu hikmah Perjanjian Hudaibiyah. Jadi umat Islam ni dah bebas untuk berdakwah, bebas untuk beriman, bebas untuk ke Mekah. Jadi pertambahan populasi Islam semakin bertambah dari hari ke hari, daripada sikit menjadi banyak. Jadi itulah perkara saya nak sentuh dalam hikmah kisah Abu Bashir, satu kisah yang hebat yang menambahkan bilangan orang-orang Islam. Antara tindakan susulan selepas Perjanjian Hudaibiyah adalah baginda SAW menghantar utusan ke negeri asing untuk tujuan menyeru raja-rajanya memeluk Islam. Yang kedua, menghantar utusan kepada kabilah-kabilah sekitar Madinah yang dinamakan Sariyah pada tahun ke-7 Hijrah. Yang ketiga, memantapkan kedudukan negara Islam Madinah dan bersedia kembali semula ke kota Mekah apabila memperoleh peluang. Antara contoh
baginda mengutuskan orang kepada raja-raja di luar negeri, antaranya surat kepada Kaisar Raja Rom. Pada ketika itu Raja Rom adalah Hercules. Antara surat yang ditulis oleh Nabi SAW adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, daripada Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Hercules pemerintah besar Rom. Salam sejahtera ke atas orang yang mengikut petunjuk. Islamlah kamu, nescaya kamu selamat. Islamlah, nescaya Allah memberikan kamu 2 kali ganjaran pahala. Tetapi jika kamu berpaling, maka kamulah yang menanggung dosa orang-orang Arisiyin. Wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu, iaitu kita semua tidak menyembah melainkan Allah, dan kita tidak sekutukan dengannya sesuatu jua pun, dan jangan pula sebahagian dari kita mengambil akan sebahagian yang lain untuk dijadikan orang-orang yang dipuja dan didewa-dewakan selain dari Allah. Kemudian jika mereka berpaling, yakni enggan menerimanya, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah kamu bahawa sungguhnya kami adalah orang-orang Islam. Dan itulah surat daripada baginda kepada Raja Rom, iaitu Hercules. Baginda melantik Dihyah bin Khalifah Al-Qalbi untuk membawa surat ini, dan disuruhnya Dihyah ini menyerahkan surat itu kepada pemimpin Basrah untuk diserahkan kepada Kaisar. Dan terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas bahawa Abu Sufyan bin Harb menceritakan bahawa Hercules menghantar utusan untuk menjemputnya, yakni Abu Sufyan, yang sedang bersama rombongan perdagangan Quraisy. Ketika itu mereka sedang berniaga ke Syam, iaitu semasa tempoh gejatan senjata yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Sufyan dan orang-orang kafir Quraisy. Oleh itu Hercules menjemput mereka, iaitu Abu Sufyan dan rombongannya ke majlis Hercules. Jadi setibanya di sana, Hercules memanggil mereka untuk menghadap beserta jurubahasa Hercules lah. Jadi Hercules bertanya, siapakah di kalangan kamu yang lebih hampir nasab keturunan dengan lelaki yang mendakwa dirinya sebagai Nabi ini? Jadi Abu Sufyan menjawab, Patik tuanku, Patiklah yang lebih hampir nasab keturunan dengannya. Hercules berkata, bawa dia dekatku dan hampiri, sama teman-temannya itu berada di belakang. Lalu Hercules berkata kepada jurubahasanya, aku akan bertanyakan orang ini tentang lelaki ini. Jika dia berbohong kepadaku, maka hendaklah kamu semua mendustakannya. Dan Abu Sufyan ni berkata, demi Allah, kalaulah tidak kerana merasa malu kalau mereka dapat mengesan pembohonganku, yang ini pembohongan Abu Sufyan, nescaya aku pasti akan berbohong tentangnya, tentang Nabi Muhammad lah. Katanya lagi, dia tanya soalan, Hercules bertanya soalan kepada Abu Sufyan. Soalan pertama dia kata apa? Bagaimana kedudukan keturunannya di kalangan kamu? Abu Sufyan menjawab, dia di kalangan kami adalah seorang yang mempunyai keturunan yang baik. Hercules bertanya lagi, apakah sebelumnya ada orang lain yang menyampaikan ajaran sepertinya? Abu Sufyan kata tak. Hercules tanya lagi, adakah terdapat di kalangan nenek moyangnya yang berdarah raja? Jawapannya adalah tidak daripada Abu Sufyan. Soalan terusnya adalah, apakah orang-orang yang mengikutnya orang-orang bangsawan atau orang-orang yang lemah? Abu Sufyan menjawab, bahkan orang-orang yang lemah. Hercules tanya lagi, adakah pengikutnya semakin bertambah atau semakin berkurang? Abu Sufyan berkata, malah semakin bertambah. Ditanya lagi oleh Hercules, adakah terdapat seseorang yang murtad dari kalangan mereka kerana bencikan agamanya setelah dia masuk agama itu? Abu Sufyan menjawab, tidak ada. Soalan seterusnya adalah Hercules bertanya, adakah kamu pernah menuduhnya sebagai seorang pembohong sebelum dia menyampaikan ajarannya ini? Abu Sufyan kata, tidak pernah. Soalan seterusnya Hercules bertanya, adakah dia pernah berkhianat? Abu Sufyan menjawab, tidak pernah. Sejak kami bersamanya dalam satu tempoh, tak pernah kami tahu dia ada melakukan khianat. Dan soalan seterusnya adalah dia tanya apa? Adakah kamu memeranginya? Abu Sufyan kata, ya. Ditanya lagi, bagaimanakah keputusan peperangan antara kamu dengannya? Abu Sufyan menjawab, silih berganti. Ada kalanya dia menang dan ada kalanya kami yang menang. Hercules tanya lagi, apa yang dia perintahkan kepada kamu? Abu Sufyan menjawab, dia berkata kepada kami, sembahlah Allah semata-mata, jangan mensyirikkannya dengan sesuatu. Tinggalkanlah apa yang dicakapkan oleh nenek moyang kamu. Dia juga menyuruh kami bersolat, bersedekah, menjaga kehormatan diri dan tali persaudaraan. Setelah berakhir soalan-soalan yang ditanyakan Hercules kepada Abu Sufyan, jadi Hercules berkata bahawa perkara-perkara ataupun soalan-soalan serta jawapan yang diberikan bertepatan dengan sifat ataupun perwatakan seorang utusan Allah, iaitu Rasulullah
Jadi Hercules berkata perkara-perkara atau jawapan Abu Sufyan berkata itu memang membuktikan bahawa Rasulullah SAW memanglah seorang rasul ataupun utusan Allah. Jadi itu adalah salah satu contoh di mana utusan atau baginda mengutus seorang kepada raja-raja di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman Alif bin Muhammad. Kali ini giliran saya pula untuk berkongsi tentang peristiwa Fathul Mekah, yang mana peristiwa ini ada kaitannya dengan perjanjian Hudaibiyah yang telah pun dikongsikan oleh dua orang sahabat saya sebentar sahaja tadi. Baik, antara petanda pertama yang Nabi dapat adalah Nabi bermimpi baginda masuk ke Mekah dan keluar semula dari Mekah pergi ke Madinah. Itu Nabi mimpi. Yang kedua adalah kerana kafir musyrikin Mekah itu sendiri telah melanggar perjanjian Hudaibiyah, yang mana dalam perjanjian tidak boleh berlakunya pergaduhan, peperangan ataupun pertumpahan darah sesama mereka yang dalam perjanjian lah. Apa yang berlaku? Kafir Quraisy ni dorang sendiri hantar orang-orang dia pergi tolong Bani Bakar membunuh orang-orang Bani Khuza'ah, sehingga dikatakan berlaku pembunuhan di hadapan Kaabah. Jadi pemimpin Khuza'ah iaitu Budail bin Warqa dan Amru bin Salim pergi beraduan kepada Nabi di Madinah. Nabi memberi maklum balas bahawa Nabi akan menuntut semula keadilan kerana pengkhianatan telah berlaku oleh kafir Quraisy sendiri. Pada waktu tersebut, apabila kes ini telah tersebar, penduduk Mekah, terutamanya pemimpin dia, membuat perjumpaan ataupun meeting mesyuarat sesama mereka, dan turut dihadiri oleh meeting itu adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, iaitu bekas penulis wahyu Nabi dan bekas orang Islam. Dia telah murtad. Dia memberitahu bahawa jika kita ni tidak bayar ganti rugi, maka kita serahlah pembunuh. Kafir Quraisy ni tak nak. Dia tak nak bayar ganti rugi, dia tak nak serah pembunuh. Maka Abdullah bin Sa'ad ni dengan pengalaman dia bersama Nabi, dia pun beritahu bahawa Nabi ni tidak lain tidak bukan, kalau kau tak nak buat dua perkara ni, maka perang akan berlaku. Maka sinilah bermulanya titik permulaan bagaimana Fathul Mekah ni boleh berlaku. Lihat kepada slide yang kedua, iaitu reaksi pembesar Mekah. Pada masa tersebut, Abu Sufyan merupakan ketua Mekah. Apa yang beliau lakukan setelah kafir Quraisy ni tak nak bayar ganti rugi dan serah pembunuh, maka beliau berusaha untuk berjumpa dengan Nabi supaya dapat berbincang elok dengan Nabi. Maka dalam perjalanan ke Madinah tersebut, dia terserempak ataupun berselisih dengan Budail dan Amru tadi, dengan haraplah mereka berdua ni tidak pulang dari Madinah kerana buat aduan, kerana nanti menyukarkan dirinya untuk berbincang dengan Nabi. Maka apa yang beliau harapkan rupanya sia-sia, kerana Budail dan Amru baru sahaja pulang buat aduan. Maka apabila sampai di Madinah, beliau berjumpa dengan Nabi di dalam sebuah majlis yang Nabi dengan sahabat duduk. Beliau berbincang dengan Nabi. Apa yang Nabi respon adalah tetap dengan pendirian Nabi, iaitu Nabi akan membalas pengkhianatan tersebut dengan menuntut keadilan dengan pergi berperang. Maka Abu Sufyan ni dah buntu. Apa yang dia boleh buat? Dia pergi jumpa dengan sahabat-sahabat Nabi supaya mereka ni dapat berbincang dengan Nabi elok-elok. Abu Sufyan pergi berjumpa dengan Abu Bakar, Umar, Ali, Fatimah dan sahabat yang lain, namun tetap tidak mendapat memujuk Nabi. Dan Abu Sufyan sendiri yang mengisytihad, pergi kepada Nabi mengatakan, wahai Nabi, biarlah aku yang mengekalkan keamanan ini. Apa yang Nabi jawab? Nabi mengiyakan isytihad Abu Sufyan ni, namun Nabi pendiriannya tidak berubah. Dan Abu Sufyan pun pulanglah ke Mekah semula dengan tangan kosong, tidak membawa apa-apa hasil.
Kita lihat kepada slide yang seterusnya, iaitu strategi atau perancangan Rasulullah. Apa yang Rasul lakukan adalah pertama sekali Nabi kumpulkan tentera tanpa beritahu mereka desti mana yang nak pergi ni. Jadi tentera tak tahu nak pergi mana. Jadi Nabi arahkan, kita ikut je. Yang kedua, apabila mereka yang dah berkumpul bergerak keluar dari Madinah, ternampak kabilah Ghatafan yang dipimpin Uyainah bin Husn nak terlibat, nak join dengan Nabi. Maka Nabi terima. Lepas tu jalan lagi, ternampak pula ketua Bani Tamim, iaitu Aqra' bin Habis dan wakilnya mula masuk Islam. Mereka hanya ketua dan wakil je, dia tak bawa tentera yang Bani Tamim ni. Maka dari itu Nabi pecahkan kepada 5 kumpulan tentera, iaitu kumpulan Nabi, kumpulan Sa'ad, kumpulan Khalid, kumpulan Zubair dan Abu Ubaidah. Kenapa Khalid dimerahkan? Kerana 5-5 ni hanya Khalid je yang berlaku pergaduhan yang melibatkan pembunuhan kurang daripada 20 orang. Yang lain tidak bergaduh dan tidak ada berlaku pertumpahan darah. Hanya Khalid Al-Walid je, itu pun kurang dari 20 orang. Maka berjalan lagi, ternampak pula keturunan Sulaim dan kabilah lain nak join dengan Nabi, menjadikan pertambahan anggota tentera melebihi 10,000 orang. Maka kat sini Sulaim dengan Ghatafan, mereka sedikit bergaduh kerana Ghatafan ni cemburu. Ingatkan dia je yang boleh join Nabi, rupanya ada kabilah lain nak join. Maka sini sedikit cemburu berlaku. Maka Nabi selesaikan pertelingkahan tersebut dengan cara yang baik. Maka apabila hampir saja nak sampai ke Mekah, nampak pakcik Nabi Abbas baru keluar dari Mekah nak ke Madinah kerana dia nak hijrah. Jadi Abbas ni dikatakan orang yang tak hijrah kerana lepas Fathul Mekah tidak ada lagi hijrah. Maka Nabi terima Abbas dan mereka terus ke Mekah semula. Lihat kepada slide yang seterusnya, tragedi Hatib bin Abi Baltah. Kes ini berlaku sebab Hatib ni dia Islam, dia utusan Nabi ke sebuah negeri ataupun daerah. Dia upah wanita ke Quraisy. Upah untuk apa? Untuk beritahu kepada Quraisy supaya bersiap sedia kerana Nabi nak datang untuk berperang. Kita tahu yang bahawa Nabi ni tak beritahu kepada tenteranya arah ataupun tujuan destinasi yang mereka nak pergi ni. Nabi berahsia, tapi Hatib ni dia beritahu dengan upah wanita ke Quraisy. Maka Nabi apabila mendapat tahu perkara tersebut, Nabi upah Ali dan Zubair untuk menangkap. Dan penangkapan berlaku dan Hatib pun ditangkap, dibawa di hadapan Nabi. Apabila jumpa je dengan Umar begitu marah, ingin membunuh Hatib ni kerana dia telah melakukan perbuatan munafik. Maka Hatib menjelaskan kepada Nabi bahawa beliau risau keluarganya kerana pada masa tersebut hanya Quraisy sahaja yang dapat menjamin keselamatan keluarganya. Maka itulah alasan mengapa Hatib melakukan, dan Hatib dimaafkan dengan Nabi kerana Hatib ni adalah salah seorang ahli Badar yang terlibat dengan perang Badar, dan Nabi mendoakan semoga Allah mengampunkan dosa-dosa Hatib. Slide yang berikutnya iaitu kelembutan ke atas Abu Sufyan. Pada waktu ini Abu Sufyan memang dah buntu pada waktu tersebut. Maka beliau pergi ke sempadan Mekah dengan harapan adalah orang yang balik dari Madinah bawa berita supaya Nabi ni tak jadi nak berperang. Itu harapan Abu Sufyan, tapi tidaklah kesampaian kerana rupa-rupanya dia melihat, dia tengok dari sempadan tu, dia nampak ramainya tentera Islam pegang api pada waktu malam ya, pegang obor-obor api dari kiri ke kanan, penuh tentera Islam. Maka Abu Sufyan dia dah tahu dah beranggapan kalau tentera ni masuk memang akan kalah punya. Jadi Nabi utuskan Abbas pergi jumpa Abu Sufyan, bawa untuk berbincang dengan Nabi. Maka Nabi tawarkan kepada Abu Sufyan terlebih dahulu untuk memasuk Islam, supaya nanti proses nak masuk Mekah nanti dengan aman, tak payahlah nak berperang. Mengaku kalah je lah supaya boleh masuk dengan aman, tak berlaku peperangan, pertumpahan darah. Maka Abu Sufyan masuk Islam. Walaupun keyakinan dia tidak 100%, namun beliau mengucap syahadah.
Maka Nabi memberi jaminan kepadanya bahawa jika mereka yang masuk ke rumah kamu, wahai Abu Sufyan, mereka selamat. Abu Sufyan meminta lagi supaya ditambah. Nabi memberitahu mereka yang masuk ke masjid pun selamat. Abu Sufyan minta lagi kerana penduduk Mekah begitu ramai. Maka Nabi beritahu bahawa mereka yang duduk di rumah mereka sendiri pun selamat. Maka Abu Sufyan cukup berpuas hati. Maka dari itu Abu Sufyan mula menyerahkan Mekah kepada Nabi. Dan di sini Nabi berjaya memainkan permainan psikologi bersama dengan Abu Sufyan. Nabi main dengan Abu Sufyan kerana Abu Sufyan ni dia dah nampak ketakutan. Jadi Nabi ambil peluang di situ supaya tidak berlakunya peperangan. Jadi Nabi boleh masuk dengan aman. Okey, setelah berlakunya penyerahan Mekah ini, apakah yang berlaku? Maka kita lihat kepada pembentangan oleh sahabat saya iaitu Ahmad Ibrahim. Saya serahkan kepada beliau untuk meneruskan apa yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ibrahim bin Adam Malik. Saya akan membentangkan tajuk Fathul Mekah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menceritakan selepas peristiwa Fathul Mekah. Yang pertama, Abu Sufyan memeluk Islam. Sebelum peristiwa Fathul Mekah, Abu Sufyan telah memeluk Islam. Tetapi itu di mulut. Di hati beliau masih rasa keraguan. Tetapi selepas peristiwa Fathul Mekah, Abu Sufyan memeluk Islam dengan hati yang rela. Dan dalam masa beberapa tahun, Abu Sufyan menjadi ketua Islam di Mekah. Okey, poin yang kedua ialah turunnya surah An-Nas. Dalam rujukan saya mengatakan Nabi membaca surah An-Nas di depan Mekah. Tapi saya mencari dalam penceramah, iaitu penceramah Ustaz Nik Nawawi mengatakan Nabi dapat surah An-Nas ni di Madinah selepas peristiwa Fathul Mekah. Ayat dia berbunyi macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berpaut-paut masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia Maha Penerima Taubat. Okey, itu poin yang kedua. Poin ketiga ialah Rasulullah SAW dan sahabat menghancurkan berhala. Kat sini ada satu peristiwa, iaitu Nabi Muhammad SAW naik ke atas unta dan meminta semua orang berada jauh dari Kaabah. Nabi Muhammad SAW seorang diri melakukan tawaf di Kaabah dengan memegang tongkatnya. Pada masa itu, Kaabah dipenuhi dengan 360 bahala. Nabi Muhammad SAW tawaf sambil membaca ayat 81 surah Al-Isra yang bermaksud, dan katakanlah, sudah datang kebenaran Islam dan hilang lenyaplah perkara yang salah, iaitu kufur dan syirik. Sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang tetap lenyap. Nabi Muhammad SAW membaca ayat ini sambil mengarahkan tongkatnya kepada bahala. Belum pun terkena tongkat Nabi Muhammad SAW kepada bahala itu sudah jatuh dan pecah berderai menjadi sepihan-sepihan kecil. Nabi Muhammad SAW terus membaca ayat itu berulang-ulang kali sambil mengarahkan tongkatnya kepada bahala. Satu demi satu bahala yang disembah beratus-ratus tahun oleh bangsa Arab itu jatuh dan pecah. Akhirnya semua bahala jatuh dan pecah menjadi batu-batu kecil kecuali Hubal. Hubal ni bahala yang besar. Ia adalah bahala yang paling besar dan ketua Tuhan bangsa Arab bukan Islam pada masa itu. Bahala ini diikat kukuh dengan rantai besi ke tanah. Nabi Muhammad SAW memukul mata Hubal dengan tongkatnya sambil Nabi Muhammad membaca ayat tadi. Dengan pukulan itu, Hubal bergegar dan akhirnya tumbang. Saiz Hubal yang terlalu besar menyebabkan
ia tidak pecah kepada batu-batu kecil, tapi pecah kepada pecahan yang masih besar. Nabi Muhammad SAW memintakan para sahabat memecahkannya. Mereka memecahkannya dengan tangan mereka. Dengan Hubal dipecahkan oleh tangan-tangan pernah menyembah sebelum ini dengan diperhatikan oleh orang Quraisy. Okey, poin yang keempat ialah janji setia penduduk Mekah. Nabi buat janji setia dengan kaum ibu. Nabi tidak salah mereka, tapi Nabi membuat secara lisan. Isi kandungan janji setia ialah: yang pertama, kamu berbaiat dengan aku bahawa kamu tidak akan mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Yang kedua, kamu semua berbaiat kepada aku bahawa kamu tidak akan berzina dan kamu tidak akan melakukan maksiat dengan tangan dan kaki kamu. Dan yang ketiga, jangan kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut miskin. Poin yang kelima ialah Nabi Muhammad SAW dan tentera Islam berada di Mekah 19 hari sahaja dan akan menuju ke Huazin. Huazin ni akan diceritakan dalam bab peperangan Hunain. Pengajaran yang kita dapat daripada peristiwa Fatu Mekah ialah ramai orang memeluk Islam seperti Hindun, Abu Sufyan iaitu pembesar Quraisy, dan ramai lagi masuk Islam. Dan nak kata Islam ni cantik, walaupun dia memusuhi Islam, tapi Islam menunjukkan akhlak yang terbaik, tidak membunuh mereka, tidak balas dendam dan sebagainya.